Baik, kembali bersama kami di studio. Selamat pagi Malaysia untuk segmen perubatan di mana kita akan bincangkan serangan akut asma, rawatan dan juga pencegahan. Bersama saya di studio Dr. Muhammad Zafran Zainal Abidin yang merupakan pakar perunding perubatan dalaman dan respiratorial di UiTM Private Specialist Centre UPSC. Terima kasih kerana bersama kami doktor dan selamat pagi. Terima kasih Darren. Jadi doktor, kita bincangkan sikit tentang definisi topik kita. Kita merujuk kepada serangan itu sahaja. Topik ini. Secara keseluruhannya kita boleh berbincang berkenaan dengan asma dan masa yang sama kita boleh bersentuh berkenaan dengan serangan tersebutlah. Jadi asma adalah satu keadaan yang banyak berkait dengan faktor genetik dan mungkin hanya akan terbit simptom-simptomnya dalam usia dewasa. Mungkin seseorang individu menghadapinya seumur hidup. Di Malaysia, apakah jangkaan statistik pengidap asma? Secara statistiknya, penduduk dunia secara amnya, keseluruhan penduduk dunia ada lebih kurang 300 juta penghidap asma. Tetapi di Malaysia kita tak ada spesifik statistik yang mengatakan berapa orang yang ada di keseluruhan dunia Malaysia. In general 300 juta penduduk dunia menghidapi asma. Jadi ia adalah keadaan gangguan respiratori yang boleh diselesaikan ataupun boleh diubati serta-merta dengan satu jenis rawatan yang dipanggil PAM. Okay. Jadi dalam bahasa Melayunya, apakah cara rawatan yang paling berkesan untuk asma? So pertama sekali kita kena faham apa asma itu sendiri. Bila kita kata masalah paru-paru, selalu kita boleh bahagikan kepada dua. Satu, saluran pernafasan itu sendiri. Yang kedua, dari segi kita punya tisu paru-paru itu. Dalam asma ini adalah berkenaan dengan masalah dari segi kita punya saluran pernafasan. Di mana saluran pernafasan kita selalu menghadapi kronik keradangan. Which means chronic inflammation yang menyebabkan penyempitan saluran pernafasan itu sendiri. Bila berlakunya penyempitan saluran pernafasan itu yang menyebabkan kita batuk, kita menyebabkan sesak nafas dan kita akan keluar wheezing sound yang macam kita kata berdehit, dalam bahasa Melayu berdehit lah. So wheezing sound yang keep on kita selalu kita dengar pesakit-pesakit asma yang berbunyi macam setiap kali bernafas dia akan berbunyi. Itu adalah kita kata lebih kepada wheezing sound. Dan masa yang sama juga batuk pun adalah satu-satu simptom yang menyebabkan asma itu sendiri. Macam Terence katakan tadi, apa yang menyebabkan asma? Okay, sebelum kita masuk kepada rawatan dan seterusnya. So apa yang menyebabkan asma? Of course salah satu sebab dari segi asma itu adalah kita kata sejarah keturunan keluarga juga memainkan peranan. Sekiranya Terence ataupun audiens yang ada yang mendengar pagi ini ada sejarah keluarga berkenaan dengan asma, contohnya ibu bapa, adik-beradik yang mempunyai asma, ada kemungkinan walaupun waktu ini kita tak ada apa-apa simptom, di masa hadapan dia mungkin boleh timbul juga di satu hari nanti. Tapi itu adalah salah satu risiko. Jadi jenis ubatan yang digunakan itu adalah mungkin seumur hidup. Kerana pesakit itu mungkin akan menghidapi penyakit ini seumur hidup. Namun adakah ada kemungkinan kesan ataupun simptomnya akan berkurangan? Okey. Bila kita kata asma ini adalah sakit berkenaan dengan saluran pernafasan, yang mana saya katakan tadi lebih kepada chronic inflammation of the saluran pernafasan itu sendiri. So ubat-ubat yang kita perlu gunakan adalah ubat-ubat yang digunakan secara berterusan. Kita boleh bahagikan kepada maintenance, which mean untuk jangka masa panjang. Dan satu lagi untuk acute attack, which mean di mana ada serangan akut dan kita boleh gunakan dia juga. So untuk sebagai maintenance, kita selalunya akan memberikan ubat PAM, ya. PAM ni terbahagi pada beberapa jenis. Kalau ikut kepada kita punya guideline untuk merawat asma, kita ada beberapa peringkat rawatan asma daripada peringkat 1 sampai ke peringkat 5 dan bergantung kepada waktu mana yang kita tengok pesakit itu dan pada waktu itu kita prescribe atau kita tulis preskripsi berkenaan pada waktu tersebut saja. Tapi kita kena ingat asma ini bukannya satu penyakit yang kita kata kita bagi ubat dan dia terus baik. Basically ubat-ubat yang kita berikan lebih kepada untuk mengawal asma
asma itu sendiri. Even kita, apa yang kita aim ataupun apa yang kita harapkan dengan memberi rawatan asma ini adalah supaya pesakit-pesakit asma kita mendapat menjalankan kehidupan senormal mungkin sebagaimana orang-orang normal. Sebab kita tak nak pesakit kita macam saya tak boleh buat exercise sebab saya asma. Saya tak boleh buat kerja ni sebab saya asma. Tak. So the aim of kita punya rawatan adalah untuk pesakit kita kembali normal. Setahu doktor, ada atau tidak ubat-ubat tradisional yang boleh merawat asma? Saya pakai perubatan in terms of pakai perubatan dari segi respiratory. Pada pendapat saya tiada ubat ataupun sepengetahuan saya tiada ubat yang boleh ubat tradisional yang boleh merawat asma sebab asma adalah satu penyakit yang disebabkan oleh chronic inflammation ataupun inflamasi kronik dalam saluran pernafasan itu sendiri. So kebanyakan ubat-ubat tradisional kita tiada dari segi research ataupun dari segi kajian berkenaan apa kesannya terhadap seluruh struktur badan manusia. Kerana banyak sangat yang mempromosi dalam dunia TikTok sekarang ni pun ada saja yang akan dipromosikan, jadi supaya para penonton mengetahui tiada ubat tradisional seumpama itu dan hanya dengan menggunakan pam seperti yang disyorkan oleh doktor tadi ia boleh dirawat dengan serta-merta. Apakah kandungan ubat dalam setiap pam? Okey. So dalam setiap ubat pam kita bergantung kepada jenis ubat. Selalunya dia apa yang terkandung dalam ubat itu adalah satu ubat kita kata inhaled corticosteroids. Yang keduanya adalah long acting bronchodilator, which mean ubat yang boleh jangka masa panjang untuk melegakan ataupun membuka saluran pernafasan itu sendiri. Dari segi inhaled corticosteroid, kenapa kita perlukan ubat itu adalah untuk kita mengurangkan inflamasi yang berlaku di dalam saluran pernafasan itu sendiri. Macam saya katakan tadi, asma ini disebabkan oleh chronic inflammation. So dengan adanya inhaled corticosteroid itu, maksudnya secara sedutan, steroid secara sedutan itu boleh menyebabkan inflamasi yang berada di dalam saluran pernafasan itu berkurang. Jadi untuk mereka yang mana simptomnya terbit lebih lewat, apakah tindakan pertama yang perlu dilakukan? Maksudnya sepanjang zaman kanak-kanak tiada simptom, tapi tiba-tiba bila berusia 21 tahun ada je serangan. So dalam saya rasa Terence maksudkan lebih kepada macam mana saya nak katakan pesakit ini ada asma kan. So bila kita berjumpa ataupun sesuatu pesakit itu datang kepada kita dan menyatakan pesakit mempunyai susah nafas, batuk berpanjangan, untuk mengatakan pesakit ini ada asma, kita boleh bahagikan kepada dua bahagian. Satu dari segi sejarah penceritaan sakit itu sendiri, yang kedua dari segi investigation yang perlu kita lakukan. Secara dasarnya pesakit-pesakit asma ini kita akan tanya macam Terence katakan tadi, sejarah keluarga. Ada tak keluarga ibu bapa, adik-beradik ataupun saudara rapat yang mempunyai asma? Itu salah satu benda yang penting. Yang keduanya dari segi sejarah semasa kecil. Terence kata umur 20 tahun, 30 tahun baru ada. Ada tak history ataupun sejarah di mana waktu kecil dia dapat nap sebelum ni? Okey, dapatkan nebulizer. Itu juga salah satu sejarah yang boleh menjurus ke arah asma juga. Yang ketiganya dari segi in terms of kalau batuk, contoh pesakit-pesakit yang dikata dia selalu batuk. So kita akan tanya adakah batuk ini selalunya berlaku waktu mana? Selalunya pesakit-pesakit ini akan perasan bila ada perubahan cuaca dalam keadaan Malaysia di mana kita khatulistiwa punya negara, malam kita walaupun still panas tapi cuaca berubah beberapa degree daripada siang dan malam, itu juga boleh menyebabkan pesakit batuk. So benda-benda inilah yang menjurus kepada penceritaan yang mengatakan bila saya berjalan jauh sikit saya akan rasa ketat dada sikit, saya akan bunyi wheezing sikit atau berdehek tu sikit. Itu adalah dari segi penceritaan. Yang keduanya dari segi investigation pula, kita di hospital selalunya untuk diagnose rawatan asma ini, apa yang kita buat, kita akan membuat satu ujian kita kata spirometry. Apa yang kita buat, kita minta pesakit itu untuk meniup di dalam satu mesin dan kita kira kebolehan pesakit itu untuk meniup.
Dan selepas itu kita akan bagi satu ubat untuk mengembangkan saluran pernafasan dan kita bagi dia tiup sekali lagi. Kadar perbezaan dua ini kita kira. Ada kriteria tertentu yang kita kira yang menunjukkan ini adalah berkait rapat dengan asma atau ini tidak berkait rapat dengan asma. So dua-dua ini memainkan peranan yang penting untuk kita kata ini adalah asma ataupun tidak. Jadi untuk penyakit yang sudah pun menerima diagnosis awal, apakah langkah persediaan yang perlu mereka ambil? Sentiasa bawa pump bersama? So nombor satu, pertamanya kalau sekiranya saya prescribe ubat itu terhadap pesakit, ubat inhaler pump itu terhadap pesakit-pesakit asma, yang paling penting adalah cara penggunaan inhaler itu sendiri. Tak ada gunanya kita prescribekan ubat itu sekiranya ubat yang digunakan itu tidak disampaikan dengan betul. Sebab inhaler ini ada beberapa jenis, ya. Setiap inhaler ada cara-cara dia tersendiri. So selalunya antara doktor yang merawat akan memberitahu, selalunya apa yang saya buat, saya akan minta pesakit saya demo kepada saya macam mana encik gunakan, ataupun farmasis yang masa farmasis nak memberikan ubat tu dia akan ajarkan sekali lagi. So untuk saya, setiap kali pesakit asma saya datang, saya akan cakap encik kena bawa ubat-ubat tu supaya encik boleh demo kepada saya macam mana encik gunakan. Macam setiap kali pesakit datang dia macam kena periksa lah. Dia kena periksa tengok cara penggunaan dia. Dan yes, membawa ubat tu sepanjang masa itu adalah penting sebab kadang-kadang kita tak pasti bila kita dapat attack tu. Jadi bila-bila dan di mana-mana saja ia boleh berlaku, ada atau tidak langkah-langkah pencegahan yang boleh diambil untuk mengurangkan kadar serangan akut asma? Okey. So bila kita cakap pasal serangan akut asma, maksud dia dalam bahasa Inggerisnya acute exacerbation of asthma, kita kena tahu apa yang boleh menyebabkan serangan akut asma itu sendiri. Okey. In normal situation, dalam keadaan biasa, selalunya pesakit-pesakit yang kita kata dia punya kawalan itu okey, kita tak perlukan, dia takkan dapat serangan akut asma itu. So apa yang boleh menyebabkan trigger atau menyebabkan serangan akut asma ini berlaku? Nombor satu, dari segi jangkitan kuman paru-paru. Contoh sekiranya seorang pesakit ini memang ada asma dan dia ada dapat satu contoh jangkitan kuman, viral infection, apa macam tu, dia boleh menyebabkan serangan akut asma itu berlaku. Dia akan triggerkan kita punya saluran pernafasan itu lebih kita kata inflamasi dan menyebabkan berlakunya bronchoconstriction. Yang keduanya, dari segi in terms of apa trigger-trigger lain yang boleh menyebabkan asma ini adalah kita punya faktor persekitaran kita itu sendiri. Contoh, dalam pesakit-pesakit yang kena ada asma, dia pergi satu social event ataupun dia pergi satu kawasan yang banyak orang merokok. Asap rokok tu juga boleh menyebabkan trigger kepada asma itu sendiri. Dan ada juga yang dari segi kita kata kawasan yang pencemaran pun boleh menyebabkan berlaku acute asma itu juga. Dan of course benda-benda lain seperti mana yang kita kata cuaca berubah. Kalau kita tahu kita ada pesakit asma dan kita pergi ke negara-negara yang kita jarang ada cuaca, memang kita tak ada cuaca sejuk pun, kita pergi overseas untuk pergi melancong, dan benda-benda kita kena aware yang benda ni boleh menyebabkan asma attack itu berlaku juga. Jadi itu dia sedikit sebanyak informasi yang begitu lengkap tentang asma dan juga paling penting serangan akut asma. Terima kasih doktor kerana bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Semoga ia menjadi satu topik yang banyak membawa manfaat kepada para penonton Selamat Pagi Malaysia. Dan